Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi al-fadhil Ustaz Arun, Ustaz Asbi, pengurusan madrasah, Abang Haji Husin, Tuan Haji, Pak Imam kita, anak-anak yang dikasihi sekalian, muslimin dan muslimat sidang Jumaah, terutama Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita teruskan lagi melaksanakan ibadah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Masing-masing kita bukakan hari ini dengan kebaikan. Pagi tadi kita laksanakan solat subuh secara yang terbaik. Kemudian kita teruskan lagi ada di antara kawan-kawan yang sambung dengan kuliah subuh, kemudian sambung pula dengan kuliah duha. Sebab itulah kita selalu duk sebut, beruntungnya kita orang yang beriman ni, apabila masa kita ni bertambah, hari kita ni semakin datang, maka sebenarnya bekalan akhirat kita semakin banyak. Dengan arti kerja kita pada urusan akhirat semakin bertambah. Jadi bila kerja semakin bertambah, kerja makin banyak, apa jadi pada upah? Upah makin banyak lah. Itu yang kita faham. Mudah-mudahan sebab kita orang awam ni, kita pegang pada janji Allah Ta'ala, bagi setiap kebaikan itu ada dia punya ganjaran, dan tidak salah pun kita untuk berpegang pada urusan ganjaran itu, sebagaimana yang selalu kita duk sebut pandangan Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, bahawa peringkat ikhlas itu pada peringkat orang awam ni adalah beramal untuk syurga dan mengelakkan neraka. Beramal pada upah ganjaran lah. Jadi begitulah. Dan saya selalu duk sebutlah apa yang disebut oleh mantan Menteri Besar Kelantan Tok Guru Nik Aziz untuk merangsang faham dan juga semangat kita. Bila dia sebut tentang amal soleh ni, kita ni diberikan duit akhirat. Bila sebut pahala itu duit akhirat. Jadi kita bila dengar duit ni naik semangat sikit lah. Naik semangat sikit. Begitulah. Jadi itulah yang kita maklumkan pada diri kita, fahamkan pada diri kita bahawa bertambah hari dan masa bagi orang mukmin adalah bertambah ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Pada masa yang sama, songsangan kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah, apabila hari-hari bertambah, maka semakin bermasalah, semakin banyak rekod kejahatan di sisi Allah Ta'ala. Itu yang kita faham ni. Yang keduanya, bismillah, sebagaimana ingatan biasa kita letakkan niat yang benar. Nawaitu an ata'allama, nawaitu an a'buda lillahi ta'ala. Saja aku belajar, saja aku beribadah kerana Allah Ta'ala. Kita niatkan beribadah, niatkan belajar. Nak letak i'tikaf kat sini, kita tak buat solat Jumaat, tak lepaslah solat nak niat i'tikaf. Kita niatkan secara umum, niatkan melakukan ibadah. Mudah-mudahan nak niat berjihad boleh juga? Boleh tak? Boleh juga jihad mencari ilmu. Kita niatkan berjihad kerana Allah Ta'ala. Sebab nak selesaikan urusan ni bukan senang. Nak boleh datang di sini pun macam-macam masalah dan juga halangan yang berlaku, tapi kita berjaya untuk berada di tempat ini. Kekalkan kedudukan kita, biasakan pekerjaan baik yang kita buat, supaya akhirnya benda baik hak susah untuk kita lakukan ini jadi melekat. Dia jadi kebiasaan. Dia jadi darah daging. Tuan-tuan bila jadi darah daging dia senang lah. Bila jadi darah daging, benda baik ni tak payah dipaksa-paksa, tak payah diingat-ingat, dia melompat sendiri je. Boleh faham kan? Saya guna perkataan melompat, boleh faham kan? Kadang-kadang sahabat-sahabat kita dia skema sikit, dia mana boleh melompat. Bahasa boleh cikgu ya. Jadi seulang balik, pentingnya kita membiasakan diri
pada urusan kebaikan sehingga dia menjadi darah daging, kebiasaan. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila amalan kebaikan ini menjadi darah daging kita, sampai satu masa nanti, takdir Allah kita tak boleh nak buat. Dek kerana keuzuran, dek kerana barangkali kita bermusafir. Tapi oleh kerana amalan tu amalan darah daging kita, dan memang kita ni tak culas, kita lillahi ta'ala sungguh, maka hak tak buat tu dia kira pahala buat. Boleh faham tuan-tuan Itu yang kita baca dalam Sahih Muslim. Nabi SAW ketika balik daripada perang Tabuk, Nabi beri berita gembira kepada orang Islam. Dia kata, di Madinah tu ada kawan-kawan kita hak tak turun perang, hak tak pergi berjihad. Pasal apa tak pergi berjihad? Adakah mereka ni culas? Dah. Mereka memang berhalangan. Ada di antara mereka yang tak ada transport, kuda tak cukup. Ada di antara mereka yang ada halangan-halangan lain, bukan kerana beralasan, tapi kerana memang betul-betul tak boleh nak pergi. Sampai mereka ini menangis kerana tak boleh pergi. Ada riwayat mengatakan mereka mengadu pada Nabi SAW, sehingga Nabi tanya di kalangan sahabat-sahabat yang ada tu, siapa antara kamu ada kuda lebih? Kalau kita ada kereta lebih lah, kereta kosong, nak tumpangkan kawan ni. Masing-masing tak ada. Bila tak ada tu sampai kawan 2-3 orang ni sampai menangis. Menangis tu nak cerita naknya pergi berjihad tapi berhalangan tadi. Itu nak tunjuk sifat ikhlas. Air mata ni dia lambang keikhlasan tu. Kecuali dalam keadaan munafik. Air mata ni kalau duduk pada orang munafik, dia pandai berlakon. Dia pandai guna, ikut Swiss dia nak guna. Dia tekan Swiss, menjadi air mata keluar. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa air mata ini adalah lambang keikhlasan, tapi pada orang munafik dia boleh manipulasi air mata mayasya ikut kehendak dia. Okey. Jadi itu yang kita ingatkan, supaya kebiasaan kita ni biar melekat dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sekira-kiranya kita buat persediaan sampai masa nanti urat kita bermasalah, sendi kita bermasalah, tubuh badan kita lemah, tak boleh nak bangkit, tetapi kita tetap ditulis di sisi Allah sebagai orang yang melaksanakan ketaatan. Sebab itulah kebiasaan kita, tanpa kita gagal dan tanpa kita tidak ada ikhlas. Semuanya ikhlas. Satu. Yang kedua, kenapa kita perlu biasakan diri bermujahadah untuk sampai ke tahap kebiasaan, untuk kita darah dagingkan kebaikan ni? Kerana kita nak senangkan urusan ikhlas. Itu satu lagi tuan-tuan kita nak tekankan. Ikhlas ni banyak kali kita sebut. Ikhlas ni antara syarat amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi kata, ada perkara hak paling aku takut, lebih takut daripada fitnah Dajjal. Sebab ketika itu para sahabat sedang bercakap-cakap memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Maka Nabi kebetulan melintas kat situ, Nabi sebut, ada perkara hak lebih aku takut. Akhwafu ma akhafu min fitnatil masih Dajjal. Ada benda yang lebih aku takut. Apa dia? Iaitulah asyirkul asghar, syirik yang paling kecil, paling halus, riak. Syirik yang paling kecil halus tu adalah riak. Riak tu adalah lawan kepada ikhlas. Lawan kepada ikhlas. Kita nak turun ke sini, ada tak kita riak? Kita nak turun ke tempat-tempat ibadah, ada tak kita menunjuk-nunjuk? Jangan ada. Tuan-tuan, kalau ada, itulah pemusnah kepada amalan dan sia-sia apa yang kita buat. Sedangkan nak laksanakan satu-satu pekerjaan, penat, lelah, tenaga, masa, duit, semua ada belaka tuan-tuan. Itu rugi sangat-sangat. Jadi kalau kita sampai satu tahap biasakan diri dengan benda baik secara ikhlas, maka ketika itu ikhlas akan senang berada bersama dengan kita. Sekira-kiranya kita akan buat satu benda secara ikhlas, secara spontan. Tak payah diajak-ajak, tak payah ditekan-tekan, dia akan datang secara spontan. Sebab apa? Sebab dah jadi darah daging. Tapi payahlah tuan-tuan. Kenapa payah? Sebagaimana kita selalu bincang, kerana ikhlas ni syarat penerimaan amal, maka dia menjadi target iblis setan. Duk jolok, duk gelincirkan kita, duk usik, supaya hati kita ni lari daripada ingatan pada ikhlas.
Lillahi ta'ala tadi. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu perkara yang pentinglah untuk kita ingat-ingatkan selalu supaya apa yang kita buat ini memberi manfaat besar pada kehidupan akhirat kita, kehidupan yang sebenar. Yang ketiga, kita sambung pada perbincangan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai. Kita sambung pada muka surat 73, permulaan bab sifat api neraka dan ahlinya, muka surat 73 pada bahagian bawah tu kan. Pada bahagian bawah tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat menerusi kitab yang baik ini. Imam Abu Lais Samarqandi memetik satu hadis yang diambil daripada Abdullah bin Jubair. Jumpa Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fin nari hayatun mislu a'naqil ibil. Talsa'u ahaduhum las'atan lajidu hummataha arba'ina kharifan wa inna fin nari la'aqaribu ka'amsalil bighal. Talsa'u ahaduhum las'atan yajidu hummataha arba'ina kharifan." Bahawa di dalam neraka ada ular-ular sebesar leher unta. Jika menggigit, maka rasa pedih bisanya tetap terasa sehingga 40 tahun. Juga di dalam neraka ada buah pi. Kitab kita tu mana yang sama dengan saya ni. Okey. Buah pi. Juga di dalam neraka ada kala sebesar keldai. Jika menggigit G yang pertama tu tambah satu. Menggigit G yang kedua tak ada ayat NG tu kan. Baikilah ejaan salah. Jika menggigit maka akan terasa pedih bisanya selama 40 tahun. Okey. Tuan-tuan, hadis ni buat dalam bracket ada dhaif tapi kita boleh ambil sebagai motivasi pada urusan amalan kita. Ada dhaif riwayat Imam Ahmad. Okey, cuba tengok lagi tuan-tuan, bagaimana kita nak diberikan faham berkenaan dengan azab yang disediakan Allah Taala. Itulah dalam bentuk binatang bisa. Okey, asas kepada neraka ni adalah api. Itu asas dia. Bila kita sebut neraka, apa yang kita bayang? Api. Lain dengan syurga. Asas syurga ni adalah air. Nanti kita tengoklah kat belakang ni, sahabat tanya Nabi SAW, mimma khulaqatil jannah. Syurga itu dibuat daripada apa? Nabi kata alma, air, lawan kepada api. Lawan kepada neraka. Jadi bila sebut neraka, dia panas, dia ya Allah, beratlah tuan-tuan berkawan dengan api ni. Orang kata berkawan dengan api, terbakar diri kan. Berbeza dengan berkawan dengan air. Dia jadi lembut, dia jadi lunak, dia jadi mesra. Itu gambaran kepada neraka. Tiba-tiba dalam keadaan neraka tu sendiri, api tiba-tiba dimuatkan lagi dengan 1001 penderitaan dan keperitan dalam bentuk binatang-binatang bisa. 2 minggu lepas kita dah bincang bagaimana sifat binatang bisa yang Allah Ta'ala rizkikan kepada kita untuk kita kenal. Contoh dalam matan hadis tadi menggunakan perkataan ular, kalajengking. Sedangkan ular dan kalajengking ni dalam kehidupan real kita hari ni semua kita tahu. Semua kita kenal ular, dan barangkali ada di antara kita ada pengalaman yang lebih jauh daripada itu, ada pengalaman dengan ular dan kalajengking. Barangkali ada di antara kita boleh tunjuk kesan, sengatan kalajengking, kesan bisa ular pada tubuh badan, pengalaman waktu muda dulu barangkali masuk semak, melakukan tugasan terkena. Jadi itulah bagaimana sifat rahmat kasih sayang Allah. Salah satu daripada rahmat kasih sayang Allah, bila Allah merancang kepada kita satu-satu perkara, Allah tak biarkan kita ni dalam keadaan mamai, dalam keadaan duk meneka-neka, begini ke. Tak. Sebaliknya Allah datangkan ilmu sejelas-jelasnya. Yang penting ilmu tu sampai tak pada kita. Kita cari dah ilmu tu. Sebagai contoh, syurga neraka. Ini dua benda gaib. Benda gaib. Okay?
Bila sebut benda gaib, tuan-tuan, macam mana kita nak faham benda gaib? Faham pada tahap kita boleh gambarkan pada gambaran akal kita. Istilah anak-anak kita, visualize kan. Sampai ke tahap kita boleh visualkan benda tu. Nampak? Macam mana tuan-tuan? Caranya ialah Allah dekatkan elemen neraka tu dalam kehidupan kita. Allah dekatkan elemen syurga itu dalam kehidupan kita. Sekira-kiranya bila sebut api, tak ada orang tak kenal api. Bila sebut ular, tak ada orang yang waras, akil balik yang tak kenal ular. Itulah seterusnya. Bila sebut syurga, taman, kita akan gambarkan taman macam mana. Itulah rahmat Allah Ta'ala menyampaikan ilmu kepada kita untuk sampai kepada asas apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita. Ingat, perkara gaib yang paling besar, apa dia? Perkara gaib yang paling besar. Agak-agak akad lah. Perkara gaib paling besar. Apa dia? Hantu raya. Orang kata hantu raya paling besar kan? Orang cakap tu macam dia pernah tengok je hantu raya. Zaman budak-budak dulu kan. Perkara gaib yang paling besar adalah Allah Ta'ala. Itu perkara gaib yang paling besar. Dan itulah Allah Tuhan tu sendiri. Okay? Jadi kita sebut tadi, sebagai perkara gaib, secara asasnya memang kita tak boleh nak tahu. Sebab benda gaib, nak cari macam mana, nak teka macam mana, teraba-rabalah kita, mahamailah kita. Tapi oleh kerana ini adalah perkara yang berkait dengan hidup mati kita, urusan kehidupan kita, urusan akhirat kita, maka apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, Allah dekatkan dirinya dengan kita. Dekatkan menerusi apa, tuan-tuan? Bagaimana kita boleh kenal Allah? Menerusi kesan-kesan kerja buat Allah. Iaitulah perbuatan Allah. Kita boleh kenal Allah menerusi perbuatan Allah, menerusi sifat-sifat Allah. Tapi kita tak boleh kenal Allah menerusi zat Allah. Tapi sifat Allah kita boleh kenal. Macam mana tuan-tuan? Kita ambil contoh sifat adil Allah Ta'ala. Macam mana kita boleh kenal sifat adil Allah? Menerusi kesan perbuatan Allah. Adil tak Allah? Bila dia buat kepada kita satu jenis, kita ambil contoh apa? Katakan buah durian. Sedap buah durian ni. Tapi tengok dia punya bentuk buah durian dengan durinya, dengan beratnya 2-3 kilo satu biji, tuan-tuan. Kemudian mahal harga dia. Cuba tengok cara buah durian masak. Bila masak dia jatuh. Dia tak tunggu kita panjat naik, tuan-tuan. Panjat pokok durian cari pasal. Saya waktu belajar di Nilampuri tu, tuan-tuan, kat belakang kami masa tu selalu solat di masjid Kampung Laut tu. Masjid perasan Oh, Ustaz masih ada Ustaz situ Ustaz sekarang? Dah bawa pindah dah? Pindah ke mana tu? Dah tak ada dah? Kampung Laut. Oh, bawa ke Kampung Laut tu. Masjid Kampung Laut ni antara masjid paling tua di Asia Tenggara. Keistimewaan masjid dia, tuan-tuan, dia tak guna sebiji paku pun. Dia guna pasak. Tapi binaan dia cukup kukuh. Dia punya kayu cengal, tuan-tuan. Lantai dia tu sejengkal lebih Ustaz tak lepas jengkal kita ni. Dia punya binaan masjid tu. Sebelah tu ada pokok durian, tuan-tuan. Kami student ni, Allahu Akbar, tengok buah durian, tengok tergelik-gelik, duk kira hari bila lah jatuh. Student, tapi tunggu tak jatuh tu. Sampai buruk kat pokok, tak jatuh. Adalah seorang kawan tu agak ligat sikit, lincah sikit ni, dia panjat pokok. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Rupa-rupanya ada orang duk ikat pada dia punya dahan. Ikat. Kena ada Pak Ayah. Kena Pak Ayah. Ada sihat lagi. Ada satu individu nama kami gelar dia Pak Ayah. Pak Ayah ni katanya tak berapa sihat. Kalau tengok dia ni memang tak sihat lah kadang-kadang. Dengan pakaian pun tak selesai. Separuh bogel begitu. Kadang-kadang dia hala pada kami. Pelajar-pelajar yang baru keluar daripada bilik kuliah ni, dia pancuk depan kami. Anak-anak perempuan kita lah, Pak Ayah kemih, dia kata. Budak-budak Sarawak. Pak Ayah kemih, tak sihat kawan tu. Dia kayuh basikal, tuan-tuan.
Kat belakang tu penuh dengan botol-botol klorok. Betul Ustaz Botol klorok, botol-botol kosong. Kayu ke kota baru, kayu ke Nilampuri, kota baru Nilampuri, kota baru. Dia ni tak sihat. Tapi hari dia menjadi tuan-tuan, lepas subuh dia pergi ngek, dia bangun, dia pergi dekat almari kitab, dia keluarkan kitab kuning tu, dia buka depan kami, dia ngajar kami tu lah. Ngajar kitab. Ini Pak Ayah. Juga istimewa lah orang ni, tuan-tuan ni. Rupanya dia pergi ikat buah durian tu. Munasabah tak jatuh-jatuh. Kira rosak kat atas. Gamuknya falsafah dia. Benda sebiji dua daripada orang lain tak dapat, biar semua tak dapat. Jadi adilnya Allah pada buah durian. Cuba tengok cara dia. Banding dengan buah tembikai. Buah tembikai. Tengok tuan-tuan. Rapuh, fragile buah tu kan. Mudah tu jatuh, pecah habis buah tembikai. Beratnya, besarnya. Kemudian cara dia masak, cara dia muncul atas tanah, landing atas tanah tuan-tuan. Landing atas tanah. Allahu Akbar. Cuba bayangkan kalau buah tembikai tu sifatnya macam buah durian. Jauh dia pucuk. Apa jadi tuan-tuan? Berjenuhlah kita duk tahan jari kat bawah. Itulah adilnya Allah pada menetapkan makhluk. Boleh faham tak? Jadi dari situ kita guna akal kita kenal Tuhan dari sudut sifat dia. Sifat apa kita ambil ni? Sifat adil satu. Banyaklah sifat-sifat lain kita teruskanlah meneroka, memahamkan tentang Allah. Tapi nak faham zat Allah boleh tak? Tak boleh. La tatafakkaru fi zatillah. Tak boleh, tak lepas. Faham sifat, yang tu yang dia ajar pada kita untuk membina tauhid keimanan pada diri kita. Itu adalah perkara ghaib yang paling besar ada pada diri kita tuan-tuan, pada urusan kehidupan kita. Sekira-kiranya tuan-tuan, orang mukmin yang benar, mukminnya iaitulah mencari ilmu, mencari tauhid yang benar, sekira-kiranya mereka tak ada masalah mengenal Tuhan. Sedangkan Tuhan ni elemen ghaib yang paling besar, paling utama. Itu dia tuan-tuan. Kita tak serupa macam orang-orang Hindu. Orang Hindu, kerana mereka nak jelaskan tentang Tuhan, mereka buat apa tuan-tuan? Mereka rupakan Tuhan dalam bentuk gambaran yang boleh dilihat dengan mata kepala. Visualize kan. Akhirnya jadilah patung-patung sembahan. Akhirnya jadilah patung-patung berhala. Itu beza kita dengan seberang sana tuan-tuan. Kita bila sebut Tuhan kekal, dia adalah perkara baik. Tapi macam mana kita boleh kenal dia? Menerusi perbuatan Allah. Daripada perbuatan Allah kita sampai kepada sifat Allah kita kenal. Maka bila Allah laksanakan buat kepada kita syurga dan neraka, itulah dia tuan-tuan. Syurga neraka ini begitu dekat dengan kita menerusi rahmat Allah, bahawa elemen-elemen syurga, elemen-elemen neraka ada dalam kehidupan kita. Kalajengking, ular. Kemudian Al-A'mash dari Yazid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya api ini sebahagian dari 70 bahagian dari api neraka. Dan andaikan tidak didinginkan di dalam laut, bolehlah kita tambahkan, tidak didinginkan dalam laut 2 kali, nescaya kamu tidak dapat menggunakannya. Baiki ayat sikit supaya bila kita baca balik kita boleh faham. Sesungguhnya apimu ini, iaitulah api dunia, sebahagian dari 70 bahagian dari api neraka. Dan andaikan tidak didinginkan dalam laut 2 kali proses, nescaya kamu tidak dapat menggunakannya. Buat dalam bracket tuan-tuan, hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis sahih pada tahap tinggi, disepakati bersama oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Yang ni pun menjelaskan lagi kepada kita dahsyatnya apa yang disediakan Allah untuk manusia dan jin ini tuan-tuan, yang derhaka. Iaitulah sifat api neraka jahanam itu Allah gambarkan kepada kita menerusi api dunia. Menerusi api dunia. Yang pertamanya bila disebut api, kita semua tahu dah api itu lagu mana. Yang kedua,
bagaimana pula tahap dahsyatnya api neraka. Maka Allah dekatkan dengan kita secara melihat kepada api dunia. Api kamu ini, narukum hadhihi juz'un min sab'ina nari jahannam. Walaula annaha qad duribat fil bahri marratain man tafa'tum biha min syai' atau kama qala. Maka api dunia yang kita gunakan ni hanya 1/70 daripada api neraka. Okey? Itu pun selepas daripada yang satu pecahan itu direndam dulu dalam lauk nak bagi sejuk, nak bagi dingin. 2 kali proses. Berapa lama proses rendaman? Rendaman setara mana tuan-tuan? Itu benda-benda gaib. Tapi secara umumnya kita boleh bayangkan bagaimana dahsyatnya. Kalaulah tidak dibuat kaedah sebegitu, laman tafa'tum biha bi syai'. Nabi SAW sebut ada sahih tadi, kamu tak akan boleh mengguna manfaat daripada api walaupun sedikit. Maka hidup kita kalau tak ada api susahlah tuan-tuan. Hukum akal kata susahlah tak ada api ni. Nak makan, nak pakai, nak buat rumah semua bergantung pada api. Nak bakar besi dan sebagainya tuan-tuan ni gantung dengan api. Tiba-tiba api itu elemen kepanasan dia ambil daripada neraka jahanam. Okey, cuma sekarang tuan-tuan, okay, let's go, kita bincang sikit. Api kamu ini, api mana tuan-tuan? Api mana? Api kamu ini, api mana? Maka kalau kita kumpul koleksi api-api yang ada di dunia, 2 minggu lepas kita bincang tuan-tuan, koleksi api yang ada di dunia, macam-macam bentuk api. Api di dapur, api di bengkel, api gunung berapi, api apa lagi tuan-tuan? Nak cerita elemen-elemen api ni. Api di dapur. Isteri, mak ayah kita duk guna api di dapur tuan-tuan. Api tu setara mana panas? Kalau air panas tu 100 darjah Celsius, akan melecur tangan. Tapi nak bakar apa? Nak bakar kuih dan sebagainya itu sampai 350, 450 darjah Celsius. Buka dia punya oven tuan-tuan, kepanasan sampai 300 darjah Celsius ke atas, 350 darjah Celsius ke atas. Baru benda lah tu masak. Maknanya elemen kepanasan itu diselaraskan, diangkat naik semakin tinggi. Api gunung berapi sekitar dalam 1500 darjah Celsius, lahar yang panas itu. Tapi api yang panas tuan-tuan, api kawan-kawan kita guna dalam welding, bengkel, besi. Nak bagi cair besi tu sampai 3500 darjah Celsius. Bayangkan 3500 darjah Celsius. Tapi api sebegitu dahsyat tuan-tuan, Bashar Assad dia gunakan untuk menghancurkan rakyat dia sendiri, menggunakan bom-bom termite bom yang kepanasannya sampai mencairkan besi 3500 darjah Celsius, dijatuhkan atas kepala rakyat dia sendiri. Ini jahat di Malaysia tuan-tuan. Apabila tidak ada perikemanusiaan dan iman dalam diri, sampai begitu sekali seksa rakyat disebabkan pemimpin sebagai rupa. Kemudian api hak paling panas di dunia ni apa tuan-tuan? Kita bincang 2 minggu lepas. Barangkali api apa tuan-tuan? Kita guna barangkali sebab kita pun tak sure kok ada lagi api lain yang lebih panas. Apa yang kita nampak tuan-tuan? Api kepanasan butir matahari tu kan? Butir matahari. Matahari Allah Ta'ala cipta sejak kejadian langit dan bumi ni. Kalau ikut teori sains, teori alam semesta berlaku sekitar dalam 13.7 bilion tahun yang lepas. 13.7 bilion tahun yang lepas terbentuknya alam semesta menerusi teori the Big Bang, teori letupan besar. Tuan-tuan jadi serentak dengan kejadian itu Allah datangkan satu sumber kepanasan, sumber api yang namanya matahari. Daripada matahari itulah tuan-tuan, alam buana yang gelap ya Rabbi, sejuknya Masya Allah, tiba-tiba dia jadi panas, dia jadi cerah kerana sebiji sumber yang namanya matahari. Itulah hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Kita kenal Allah dengan kita faham, kita kenal kejadian Allah Ta'ala. Bagaimana kekuatan tenaga matahari? Gas hidrogen berubah menjadi helium, menghasilkan bahan kepanasan. Dia punya butir dia tuan-tuan, core dia punya teras dia tengah-tengah tu. Sains mengatakan kepanasannya sampai 5 juta darjah Celsius.
Itu kajian sains. 5 juta darjah Celsius. Tapi bagi kok Cina buat tu sampai 100 juta darjah Celsius. Cina dia buat matahari buatan dia sendiri untuk mengembangkan teknologi pertanian, sehingga mereka boleh membesarkan, menghidupkan tanaman hijau dalam bangunan, tak keluar, tak jemur benda tu bawah pancaran matahari. Ini teknologi Cina sampai ke tahun tu. Kita kat sini bagi kita bergaduh. Pemimpin kita ni betul ke bawa lagi duit ni? Tak selesai sampai ke hari ni. Aduh, ponak dia. Tak selesai. Bab tu tuan-tuan. Bab curi duit. Allahu Akbar. Dan kalau betul buat kita nampak muka tu baby face tuan-tuan. Innocent, tak bersalah langsung. Allahu Akbar, pening gitu. Itu tamadun kita di Malaysia. Sebab tu bab bila bincang tentang hijrah ni, semangat hijrah tu bawa tuan-tuan. Hijrah ni maknanya dare to change, berani berubah. Berani berubah. Itu semangat yang duduk pada Islam. Kalau tak ada konsep hijrah ni, adalah Islam tuan-tuan. Panjanglah cerita bab hijrah tu tuan-tuan. Jadi kepanasan matahari itu 5 juta darjah Celsius. Teras dia tu disebarkan bahan kepanasan sampai ke tepi butiran matahari itu 5,500 darjah Celsius. Bahan kepanasan dihantar ke tepi-tepi 5,500 darjah Celsius. Kemudian dihantar pula sampai ke tempat kita ni tuan-tuan, Sungai Buloh Kuang ni, 8 minit cahaya tu nak sampai ke sini. Tuan-tuan, sampai kat sini kita check temperature berapa panas tuan-tuan. Ni sekarang ni rasa macam 28 je ni. 28 pasal ada aircon. Cuba kat luar panas dah sikit kot. Kita sekitar 27, 28 gitu je tuan-tuan. Ni daripada 5 juta darjah Celsius. Yang sampai pada kulit kita 27, 28 darjah Celsius. Panas sikit kalau kita duduk di gurun. Di Mekah 40 darjah Celsius. Musim haji baru ni ada jemaah-jemaah diingatkan, jaga-jaga bawa bekal air, banyak minum air. Pasal apa? Sebab cuacanya sampai 48 darjah Celsius. Dia khawatiri berlaku stroke haba. Takut pecah dia punya saluran darah dalam kepala tuan-tuan, bawa kematian. Sampai begitu sekali. Itu kepanasan 5 juta 5,500 sampai kat kita 20, 30 je. Paling kuat 40 padang pasir. Itulah rahmat kasih sayang Allah Ta'ala nak sampai pada kita. Jadi tuan-tuan, bila pergi pada api neraka, agak-agak api mana yang dijadikan asas perbandingan tu? Kita kata wallahualam. Tapi itulah gambaran kebarangkalian dahsyatnya api yang ada di neraka Allah. Katakanlah hak diukur tu menerusi panasnya putih matahari 5 juta darjah Celsius. Hak 5 juta darjah Celsius tu, kalau kita faham ikut hadis tadi, 1 daripada 70. Begitu ke? Tak juga. Pasal benda. Kenapa tidak tuan-tuan? Sebab sebelum sampai ke kita, dia direndam dulu kan, 2 kali rendam kan. Proses rendaman tu berapa persen hilang kepanasan dia. Nak cerita apa? Bila kita faham sampai ke tahap tu, meremang roma. Jangan bermain dengan api. Sebab ada di antara kita, dia rasa macam tak ada apa neraka kan? Tak semayang neraka kan? Kita boleh cakap lagi tuan-tuan. Dia sendiri tu, neraka kan? Kalau tak semayang kan? Tak ada apa. Macam goreng ikan dalam kuali. Ada ahli politik tuan-tuan, bercakap tak kisah, tak ada gapo benda besar je dia kata masuk neraka ni. Bos kadar macam ikan kena bakar dalam minyak tu. La ilaha illallah. Dia main secara tu tuan-tuan. Ahli politik. Saya tak nak sebut nama, masih hidup sampai sekarang tuan-tuan. Masih hidup lagi tapi dah uzur dah. Ini nak cerita dahsyatnya apa yang disebut sebagai azab Allah Ta'ala. Boleh faham tuan-tuan? Maka benda ni lah bila kita belajar, kita visualizekan, kita gambarkan
sampai ke tara itu untuk memahamkan dan mendatangkan keinsafan kepada kita. Mujahid berkata, sesungguhnya apimu ini berlindung kepada Allah Ta'ala dari neraka jahanam. Sedangkan api dengan api adik-beradik, tuan-tuan. Kita bertemu dengan kawan, dengan manusia juga. Apa masalah kita dengan sesama manusia? Tak ada masalah apa. Tapi nak cerita dahsyatnya darjat antara api dunia dengan api jahanam ini, sekira-kiranya api hak dunia ni minta berlindung. Jangan sampai bertemu dengan api neraka. Jangan sampai bertemu dengan api neraka. Kita dengar macam tak apa logik api minta berlindung. Ini sebab kita fikir secara alam kita. Kalau kita pergi kepada alam masing-masing, setiap makhluk Allah Ta'ala itu ada kehidupan masing-masing. Ada kehidupan masing-masing. Sebab itu dalam surah Qaf, Allah Ta'ala berdialog dengan neraka. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari di mana kami bertanya kepada neraka, halim talati, dah penuh ke isi perut kamu? Ke ada kosong lagi? Maka neraka jawab, hal min mazid, ada lagi tak nak tambah? Maknanya neraka digambarkan sebagai makhluk Allah yang tidak pernah kenyang-kenyang, sentiasa minta mangsa. Ini surah Qaf. Maknanya di situ ada dialog antara Allah dengan neraka ini. Maka dalam matan ni kita baca bagaimana api neraka sendiri minta berlindung kepada Allah Ta'ala dari neraka jahanam. Dan dalam hadis sahih, tuan-tuan, berkenaan dengan pengaduan neraka kepada Allah Ta'ala, bahawa neraka mengadu tubuh badannya masing-masing dimamah oleh satu sama lain. Api sama api ni kuat sangat, kerak, nampak macam mencederakan tubuh badan neraka tu sendiri. Lantas apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala? Mendatangkan kesejukan. Neraka ni ada tak sejuk, tuan-tuan? Ada sejuk tak? Kita jawab tak ada lah tak. Rupanya ada sejuk dalam neraka. Apa sejuk dalam neraka tu? Loh, kami tadi baru je nak terkencing dengar neraka ni panas. Ada pula sejuk. Tak ada. Okey lah kalau macam tu. Panas sejuk. Loh, ini sejuk azab, tuan-tuan. Bukan sejuk selesa, bukan sejuk aircon. Dalam neraka sejuk. Neraka ni disebut sebagai zamharir. Zamharira. Ayat dia, Ustaz, dalam surah Ad-Dahri tu. Tak terlintas pula ayat tu. Zamharira. Itu adalah musim sejuk dalam neraka. Kenapa ada sejuk tu? Supaya balance panas dan sejuk. Macam kita kan, kalau buka aircon sepanjang masa kan risau pula meletup ke apa. Kita berhenti sekejap. Kita stop sekejap nak bagi tenteram balik. Jadi itulah gambaran dalam neraka. Hak sejuk pun ada. Tapi ingat, sejuk azab, bukan sejuk sedap, selesa, tuan-tuan. Dan sejuk selesa kan jadi tak ada masalah pula masuk. Itu bahaya, tuan-tuan, untuk kita faham. Saya tak terlintas ayat dalam surah Ad-Dahri itu, Zamharira. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna ahwana ahli nari azaban la rajulun fi rijlaihi na'lan min narin yaghli minhuma dimaghuh ka'annahu mirjalun masami'uhu jamrun wa adrasuhu jamrun wa ashfaruhu lahabun nar wa takhruju ahsya'u batnihi min qadamai wa innahu la yara annahu ashaddu ahli nari azaba wa innahu min ahwani ahli nari azaba. Sesungguhnya seringan-ringan seksa ahli neraka iaitu seorang berselipar dari api neraka dan dapat mendidihkan otaknya, seolah-olah di telinganya ada api dan giginya berapi, bibirnya ada api dan keluar ususnya dari bawah kakinya. Bahkan dia berasa bahawa dialah yang terberat seksanya dari semua ahli neraka. Padahal dia yang paling ringan, letakkan paling ataupun terringan, palinglah, yang paling ringan seksanya dari semua ahli neraka. Hadis ni
Hadis sahih muttafaqun alaih, tuan-tuan. Hadis sahih muttafaqun alaih, sahih diriwayati bersama oleh Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih ini dua orang maha guru hadis, iaitu Bukhari Muslim, sama-sama dapat hadis ni daripada pencerita yang sama. Bila ditanya pada Imam Bukhari, dari mana sanad yang kamu dapat ni? Hadis ni kamu dapat dari siapa? Dia pun bilang A, B, C, D, E sampai ke Nabi SAW. Kemudian ditanya pula pada Imam Muslim, kamu dapat hadis ni dari mana? Dia pun sebut A, B, C, D, E. Tengok. Loh, sama. A, B, C, D, E. Ambil daripada Nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan muttafaqun alaih, disepakati bersama. Ada masa Bukhari dapat hadis ni, Muslim pun dapat hadis ni, sama hadis, tapi bila ditanya kepada Bukhari, kamu dapat dari mana ni? A, B, C, D, E. Tanya pada Muslim, A, D, E, F, G. Kan lain tu. Tapi hadis yang sama. Tapi A, D, E, F, G. Itu tidak disepakati bersama. Boleh faham tak? Itu dikira riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Tapi kalau disepakati bersama, sumber sama, maknanya kuatlah. Kuatlah. Kita dapat berita tu daripada pencerita yang sama. Itu kuat. Hadis yang kuat. Hadis ni tentang apa? Tentang bagaimana gambaran azab neraka yang paling lemah, paling ringan. Ini nak mendatangkan lagi faham kita tentang dahsyatnya neraka. Maka digambarkan menerusi hadis ni, azab yang paling lemah ialah manusia yang diberikan azab yang paling ringan, iaitulah diletakkan di bawah dua kaki dia ni na'lan min nar, dua selipar daripada api. Dalam matan hadis lain, yudau tahta akhmasi qadamai jamratan. Dalam matan hadis lain, jamratan ni dua bara api, bukan selipar tapi dua bara api diletak bawah telapak kaki. Tuan-tuan, tapi apa yang berlaku? Daripada bara api, daripada selipar, menyambar kepanasan sampai masuk dalam tubuh, hatta yaghli minhuma dimaru, sehingga otak dia ni mendidih, menggelegak. Menggelegak otak. Allahu akbar. Kemudian apa yang berlaku? Ka'annahu mirjalun masami'u jamrun wa adrasu jamrun wa ashfaru lahabun nar. Maka orang ni dia jadi macam manusia berapi. Macam manusia berapi. Pada mata dia nampak api, pada mulut dia kalau buka mulut nampak ada api, pada macam-macam lah digambarkan di sini, tuan-tuan. Pendengarannya seolah-olah bara api, adrasuhu, gusi dia bara api, kemudian bibir dia lahar api, lidah api. Dah jadi manusia berapi, tuan-tuan. Kan kita biasa duk baca komik-komik waktu zaman budak-budak kita dulu, kan? Saya ingat dalam cerita budak-budak dulu ada satu watak yang digambarkan sebagai perempuan neraka, perempuan berapi. Baji perasan tak? Medusa ke apa? Watak Medusa. Ke Baji tak baca gitu-gitu? Tak kalah daripada bawah baca jurnal tu. Zaman budak-budak dulu cikgu. Sukalah cerita-cerita pahlawan, hero ni. Hikmah sana, hikmah sini. Antara watak saya teringatnya perempuan berapi, tuan-tuan, Medusa. Dia punya tengok daripada jauh gambaran api keluar daripada tubuh badan dia. Bila dia bercakap lah, api keluar daripada mulut. Rambut dia tu ni menggelombong dia punya api ni. Ui, gamaknya. Si pencipta watak tu dia baca ada hadis Nabi, tuan-tuan, dapat idea untuk commercializekan sehingga jadi pendapatan duit. Wallahu alam. Tapi itulah yang kita faham daripada gambaran hadis Nabi SAW, sehingga kan watak manusia yang berada pada azab yang paling ringan ni pun dah jadi macam manusia berapi. Ini belum lagi api hak sebesar-besar api. Allahu akbar. Kemudian dia kata apa? Dia rasa wa annahu la yara annahu ashaddun nasi asyaddu ahli nari azaba. Dia terasa bahawa dialah manusia neraka yang paling ringan. Sedangkan dia ni adalah dari kalangan ahli neraka yang paling ringan azab. Dalam syarahan ulama, tuan-tuan, mengatakan ini adalah watak siapa, tuan-tuan? Siapa yang paling ringan azab ni? Abu Talib, kan? Watak Abu Talib. Walaupun di sana ada sebagai ulama mengatakan Abu Talib ni Islam.
Contohnya Dr. Muhammad Abu Zuhrah dan alirannya menganggap Abu Talib, pakcik Nabi SAW ini mati dalam keadaan Islam. Apa hujah dia orang? Hujahnya sebab Abu Talib ni tak pernah dilihat buat kerja-kerja jahat macam orang kafir lain. Sembah berhala, minum arak, cakap bohong tak ada. Abu Talib tak buat. Kemudian bila dia mati, Nabi mengarahkan para sahabat uruskan jenazah dia. Jadi kalau dia ni kafir, tak akanlah Nabi arahkan sama Islam untuk uruskan. Itu antara hujah aliran yang menerima lah tuan-tuan ni. Habis kenapa dia tak isytihar diri sebagai orang Islam? Sebab dia nak mainkan peranan menyelamatkan Nabi. Sebab kalau dia terus diangkat IC terus, aku juga penyokong Nabi Muhammad, apa jadi pada musuh-musuh Allah, akan meletakkan dia dalam senarai musuh juga. Jadi dari sudut strategi politik, dia nak menyelamatkan Nabi SAW dan nak menggunakan kedudukannya dalam masyarakat sebagai orang yang terhormat untuk menjaga Islam, menjaga Nabi. Itu pandangan aliran yang menyebut bahawa dia mati dalam keadaan Islam. Tapi jumhur ulama mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Hadis Sahih Bukhari disebut dalam kitab Rahiqul Maktum pun, ketika saat-saat nazak dia ni, Nabi SAW berlari untuk berdakwah buat kali terakhir. Dilihat pakcik dia ni dalam keadaan dah tenat, maka dibisikkan pada telinga, ya ambil Habib, kul kalimatan akunu amamallahu syafi'an lak. Ya, wahai pakcikku sayang, katakanlah, sebutkanlah satu perkataan yang kalau kamu ucapkan, aku jadi peguam kamu di akhirat kelak. Aku akan bantu kamu di akhirat. Apa perkataan tu? La ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Tak sempat nak semayang, tak sempat nak puasa, tak sempat nak baca Quran, tak apa. Ini perkataan ni sebut. Bila Nabi sebut begitu, apa jadi pada Abu Talib? Tiba-tiba di sebelahnya ada syaitan yang sedang menunggu, iaitulah Abu Jahal ketika itu. Maka Abu Jahal tahan Abu Talib. Ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, kamu nak cerca, nak maki agama bapa kamu sendiri, agama Abdul Muttalib. Jadi ayat tu menyebabkan Abu Talib diam. Akhirnya dia sebut ala millati Abdul Muttalib. Aku beristiqamah di atas cara hidup agama Abdul Muttalib, agama menyembah berhala. Maka di sinilah jumhur ulama mengatakan dia ni mati dalam keadaan kafir. Okey, tapi jasa dia dengan Islam, subhanallah, lagi banyak daripada jasa kita orang hak mengaku dan memang ada IC Islam pun. Sehingga ada di antara penulis menulis bahawa kalaulah tidak kerana jasa Abu Talib dan pemurahnya Khadijah binti Khuwailid, niscaya Islam tak sampai ke tempat kita ini, tak sampai ke hati-hati kita. Itulah. Tapi malang itulah tuan-tuan. Dalam keadaan jasa dan sumbangan yang banyak, tiba-tiba dia tidak meletakkan dirinya bersama dengan kebenaran. Maka ini satu kesilapan yang amat besar. Ada orang nampak benar itu benar dan dia sokong kebenaran. Dia sama-sama berkempen untuk kebenaran, tapi dia tidak pernah berada bersama kebenaran. Itu silap besar. Boleh faham tu? Sebagaimana mengambil sirah daripada perjalanan hidup Abu Talib. Ada orang bersama dengan kebenaran, tapi tak adalah sampai sumbangan tu, sampai beria-ria tuan-tuan. Tapi dia tetap beruntung sebab dia duduk bersama dengan kebenaran. Itu penting. Lepas tu Islam, bila kita tahu Islam ni benar, jangan tunggu lama. Kisah antara Abdullah bin Amru dengan bapa dia, Amru bin Al-As. Amru bin Al-As terkenal pada peringkat awal kehidupan sebagai penentang utama Islam. Dia satu ranking dengan Khalid bin Al-Walid, satu ranking dengan Abu Sufyan. Sama-sama berhempas bolas dan memerah fikiran macam mana nak hancurkan Islam, nak bunuh Nabi SAW. Itu Amru bin Al-As. Akhirnya kumpulan ini menerima Islam pada saat-saat akhir
ketika mereka melihat bumi ni tak boleh nak lari dah. Yang ada di depan Islam, belakang Islam, kanan kiri semua Islam. Ketika itu fa'inal mafar, nak lari ke mana? Maka ketika itulah mereka menyerah diri kepada Islam. Tapi bila masuk Islam, iman masuk dalam diri, subhanallah, mereka melihat bagaimana benarnya dan juga merasai kemanisan iman, sehingga akhirnya menukarkan perangai mereka daripada orang yang nombor satu paling sengit dengan Nabi SAW, tiba-tiba nombor satu paling disayangi, dicintai, jatuh dalam hati adalah Nabi SAW. Itu hebatnya penangan iman, tuan-tuan. Sehingga akhirnya merubah cara hidup mereka yang tak kenal dosa pahala. Bila datang saja la ilaha illallah dalam diri, berubah cara hidup mereka, tuan-tuan, kerana penangan iman. Dan itulah kehebatan yang dimiliki oleh iman. Yang penting kita pun ada iman tu. Cuma kenapa kita tak rasa apa yang mereka rasa? Sebab nak rasa tu, tuan-tuan, dia mesti berasaskan kepada kefahaman. Kefahaman dibina daripada ilmu. Kita mesti mengaji, belajar supaya dengan ilmu yang datang pada kita, datang rasa faham, dan di situlah munculnya kemanisan iman, tuan-tuan. Bila dapat